Tuan dan perempuan sidang perwakilan daripada UMNO Bahagian Kampar kerana sudi untuk menjemput saya hadir seterusnya merasmikan mesyuarat ini. Ini satu penghormatan dan satu penghargaan yang tak dapat saya lupa. Maklumlah zaman sekarang ni macam-macam lagu. Jadi apa ni, kita ingatkan hanya ahli-ahli jemaah menteri saja yang digugurkan, yang mungkin ada yang tak dapat merasmikan bahagian-bahagian yang sepatutnya. Tetapi kita yang masih kekal dalam jawatan pun kadang-kadang juga ditarik balik jemputan. Tak tahulah apa salah kita, tapi tak apalah, kita terima sajalah, ini ketentuan. Dan tentunya ada hikmah di sebalik apa sekalipun kejadian. Ini kuasa Allah SWT. Saya sangat percaya kepada hikmah. Kalau tak percaya kepada hikmah, tak reda, tak bertawakal, mana mungkin kita boleh bertahan lama. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita, lagi-lagi dalam politik ini, tentunya kita faham ada turun naik, ada kadang-kadang itu keadaan selesa, kadang-kadang badai datang menimpa. Jadi kalau kita ni jenis yang cepat putus asa, kecewa, naik angin, marah dan sebagainya, tak boleh tahan lama. Tekanan darah pun semakin naik. Dalam politik ni tuan-tuan perempuan sidang perwakilan pun tahu sajalah. Ketua UMNO bahagian lagi lebih tahu. Dalam politik ni kena pandai tarik rambut dalam tepung, orang kata. Rambut tak putus, tepung tak berselerak. Dia kes tarik rambut dalam tepung lah yang saya jadi macam ni. Punyalah banyak rambut tarik. Kadang-kadang sampai putih muka, tepung pun berselerak kena muka. Jadi macam itu sekali politik kita ni. Kalau tak kena politik, saya ingat macam Datuk Razi juga saya sekarang ni. Yelah, beruban sikit-sikit tu muncul beruban. Kita ni tak sempat beruban pun. Orang kata nak beli shampoo pun satu botol boleh tahan 2 tahun. Jadi Menteri Besar ni kita dijemput pada tempat, antara lain pergi expo itulah, expo inilah, nak tunjuk produk-produk buatan tempatan. Kita pun seronok. Lepas tu akhir-akhir majlis tu biasa dia bagilah hadiah macam-macam kan. Dalam bakul ni semua produk-produk kita. Ada kakak dia seorang begitu bangga sekali. Ini produk-produk saya, Datuk Seri. Saya pun tengok-tengok. Hai, shampoo pula. Dia kata, ini macam beli ke apa? Dia kata, ini bila masa saya dah habis shampoo semua ni. Dia senyum simpul dia kata, merah muka dia. Jadi tuan-tuan perempuan saya, sidang perwakilan saya sangat-sangat terhutang budi dan berterima kasih lah di atas peluang untuk saya bercakap. Dan kita pun maklumlah, sekarang ni dalam musim kita bermesyuarat ni, biarlah kita berterus terang. Kerana bila masa lagi kita tak berjumpa dan kita bercakap, kita luahkan isi hati kita. Sebab tidak ada seorang pun yang ada dalam dewan ini yang tak sayangkan kepada parti Keramat ini. Betul tak? Betul. Kalau tidak, mana mungkin kita boleh kumpul macam ini. Dewan pun walaupun tersergam indah, tetapi tertutup. Tutup. Yelah, memanglah ada wakil-wakil media di sini. Ya, menanti-nantikan kenyataan-kenyataan yang sensitif katanya. Tetapi saya rasa bahawa tak kiralah sensitif macam mana sekalipun, asalkan niat kita itu ikhlas, semata-mata kerana Allah, itu yang pertama. Kemudian kerana rakyat, kemudian untuk agama kita, dan juga untuk bangsa Melayu kita. Kalau itu selalu tersemat dalam hati kita, janganlah rasa gusar, risau, bimbang, takut ambil risiko, kerana kita mestilah berani kerana benar. Boleh? Kalau itu kita lakukan, saya yakin UMNO yang usianya dah mencecah 68 tahun lebih, 69 tahun, akan terus berpanjangan usianya. Kerana yang kita selalu sebut-sebut, UMNO ini parti keramat, kerana dilahirkan bukan di jalanan tetapi di istana. Keramat itu datang daripada ahli-ahli dan pemimpinnya.
Kalau yang kita buat itu membawa berkat, membawa rahmat, maka keramatlah parti kita. Tetapi keramat itu tidak datang bergolek jatuh atas riba kita dengan begitu saja. Kalaulah kita tidak berpegang teguh kepada apa yang diajar oleh agama kita, adat resam kita, tradisi kita, nilai-nilai mulia yang membawa berkat kepada perjuangan kita. Tuan-tuan dan puan-puan sedang perwakilan, saya ni dari jenis orang yang selalu kenal budi. Itu sebabnya saya sebut tadi, kita ucap terima kasih kepada semua yang telah banyak berjasa kepada kita, banyak berkorban untuk kesinambungan parti kita ini. Jadi ucapan terima kasih ini tidak terhad hanya kepada orang yang masih bersama kita, tetapi lebih khusus lagi kepada veteran-veteran kita. Saya tengok ramai ni veteran-veteran kita yang dulu keadaan mungkin lebih payah berbanding dengan sekarang. Pelbagai kekurangan yang kita hadapi, tetapi tetap berjuang juga. Seperti kata dalam lagu UMNO Perak tadi, membujur lalu melintang patah. Dan inilah hasil pengorbanan mereka lah yang kita berada di sini sekarang ini, boleh bermesyuarat dalam satu dewan berhawa dingin lagi. Dulu-dulu ni manalah nak ada dewan pun dewan kayu saja, dan yang datang ini pun yang kita nak kutip pun tak berapa ramai. Tetapi sekarang keadaan yang cukup mewah. Oleh sebab itu kita dituntut untuk sentiasa bersyukur kehadrat Allah SWT, juga berterima kasih kepada orang yang berbudi, yang berkorban untuk kita. Itu sebabnya juga saya selalu sebut, biarlah kita terus menghormati timbalan Presiden kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Janganlah menyinggung perasaan beliau yang telah banyak berkorban untuk parti kita ini. Tak patut dan tak sesuai sangat. Ini bukan cara orang Melayu kita. Kalaupun kita tak setuju sekalipun, saya bukan dari kalangan orang macam itu, tetapi kalaupun tak setuju apa isu sekalipun, janganlah sampai nak mencabar-cabar ni, nak suruh dilucutkan jawatan timbalan Presiden. Seperti mana Ketua UMNO bahagian sebut tadi, dia telah dipilih oleh ahli UMNO, bukan dilantik. Kalau nak lucutkan, biar ahli UMNO yang putuskan, bukan siapa-siapa boleh. Ini bukan hal kecil-kecil. Bukan atas lantikan kita boleh gugurkan satu-satu jawatan macam timbalan Perdana Menteri. Tetapi kalau timbalan Presiden, biarlah UMNO sendiri yang putuskan. Kalau kita rasa sesuai dikekalkan, kekalkan. Kalau rasa nak tukar, tukar. Itu keputusan kita, biarlah kita buat. Cara demokrasi yang kita amalkan selama ini di dalam parti yang kita sayangi ini. Maka sambil kita sebut tadi, mengenang budi orang lama, pada waktu yang sama, saya dengan penuh rendah diri memohon juga kepada keahlian kita. Ini masanya, tuan-tuan dan puan-puan sedang perwakilan, untuk kita benar-benar memberi tumpuan kepada soal meremajakan parti UMNO ini. Kerana di luar sana, yang pertamanya dari kalangan pengundi-pengundi kita, begitu ramai sekali sekarang ini yang menentukan hala tuju negara ini dari kalangan orang-orang muda. Dan maaf cakap, pada waktu di ketika ini mereka cenderung kepada pihak pembangkang. Kenapa? Kerana pembangkang banyak menonjolkan pemimpin-pemimpin muda yang lantang bersuara. Cakap tu hebatlah, isinya belum tentu lagi. Kadang-kadang tu tak reti cakap pun, tapi nampak cun, nampak comel. Yang itu pula jadi ukuran untuk memilih wakil rakyat. Ada orang kata, teruk sangat ke Barisan Nasional dengan BN ni, sampai orang yang ambil video pun boleh menang dalam pilihan raya. Ambil video saja, bukannya ada sebarang ketokohan sebagai wakil rakyat. Agaknya rakyat ni dah cukup marah, cukup meluat sangatlah mungkin dengan
kerenah kita ini, dalam geram itu, sanggup dia letak orang yang tak ada langsung ketokohan mengganti kita sebagai wakil rakyat. Itu dah berlaku daripada pilihan raya 2008 sampailah pilihan raya 2013. Saya mohon perkara ini kerana untuk kita menjamin kesinambungan perjuangan parti kita. Orang lama harus mendidik pewaris-pewaris perjuangan ini. Didik mereka supaya mereka ini tak menyimpang daripada pangkal jalan. Ajar mereka bagaimana kita berjuang dan benarkan mereka ruang untuk memilih apa cara atau pendekatan yang sesuai dengan keadaan semasa. Saya cukup kagum sebenarnya dengan UMNO bahagian Kampar ini kerana saya tahu UMNO Kampar sangat menitik beratkan soal pendidikan. Usaha untuk memperkasakan sekolah kebangsaan berjalan dengan begitu teratur sekali. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Ini satu pendekatan yang cukup bermakna bagi perjuangan agama bangsa dan tanah air. Kerana apapun, dia akan bermula dengan anak-anak kita. Sebaik-baiknya dari usia yang paling muda. Saya seronok tengok tadi ada anak kecil di belakang sana, mungkin belum tahu lagi apa sebab makcik-makcik ni duk menyanyi lagu ni. Tapi dia tumpang seronok. Dia agaknya anak ni nanti akan jadi Perdana Menteri Malaysia, mana tahu. InsyaAllah. Sebab dah terdedah dari peringkat awal lagi, dari usia yang awal lagi. Saya dulu, keputusan Ayahanda Tun, bukan keputusan saya, tapi akhirnya saya terima juga keputusan tu. Dihantar untuk mengaji di Jepun, di negara Jepun. Awal tu adalah sikit-sikit protes lah juga. Sebab kawan-kawan yang lain dihantar pergi Amerika Syarikat lah, pergi Britain lah, ada yang pergi Australia. Saya pula antara dua orang pergi ke negara matahari terbit, orang kata Jepun. Dah lah bahasa tak faham. Lepas tu makanan pun ialah bolehlah makan sikit-sikit tu, tapi masa tu ikan-ikan mentah ni tak reti. Tetapi dalam 5 tahun saya di sana, akhirnya saya, bukan akhirlah, awal-awal lagi saya mula faham apa hasrat dan niat ayah saya Tun Mahathir dalam menghantar anak ni sendiri ke Jepun. Bukan hanya kerana dasar pandang timurnya, tetapi dia nak sesuatu untuk saya bawa balik ke negara kita ini. Antara lain ialah soal etika. Etika kerja, etika hidup, nilai-nilai murni. Soal pendidikan ni yang ditekankan oleh UMNO bahagian Kampar ni. Apabila anak-anak Jepun dihantar ke tadika, 3 tahun pertama tidak ada perkara-perkara yang diajar, tidak ada mata pelajaran, tidak ada yang diajar macam yang kita ada ni. Yang ditekankan ialah apa? Nilai. Daripada usia yang kecil itu, antara umur 3 hingga 5 tahun ni, dia ajar adab, hormat orang tua, cakap macam mana, bahasa yang kita pakai, tekun belajar, menepati masa, jujur, ya, amanah. Yang ini diterapkan pada usia yang begitu muda sekali. Umur 3 tahun dah bercakap mengenai kena banyak belajar, banyak baca buku, kena dengar cakap mak bapak, hormat kepada orang tua. Bila bercakap tu tunduk dengan guru besar satu Malaysia. Mereka datang buat satu persidangan gabungan guru-guru besar seluruh Malaysia di Pulau Langkawi. Saya dijemput untuk berucap dalam satu majlis makan malam. Dan saya tekankan soal nilai ni. Kerana sistem pendidikan kita dulu
ditekankan 3M, membaca, mengira dan menulis. Bagi Jepun, dia orang tak faham kenapa kita tekankan 3 perkara asas itu. Dia kata kalau sepatutnya, kalau diamalkan yang di Jepun, kalau nak suruh membaca, yang dia tanya ialah nak baca apa? Kalau baca benda yang karut-karut pun tak guna. Kalau nak menulis, nak tulis apa? Adakah nak tulis fitnah ke? Nak lontar dakwah ke? Kalau nak mengira, iaitu mengira ni maksudnya saintifik dan matematik ni saintifik lah. Nak membuat sesuatu, apa yang kita nak buat? Adakah ia ni memberi manfaat kepada masyarakat ataupun membinasa? Seolah-olah, contohnya, bagi orang yang geliga sekalipun, kalau dia buat bom untuk bunuh orang, apa gunanya? Jadi bagi orang Jepun, pendidikan itu penting, tetapi lebih penting ialah apa tujuan pendidikan. Ilmu pengetahuan itu untuk apa? Jadi saya rasa bahawa kita juga mestilah menekankan soal adab, ya, soal nilai, soal budaya, supaya yang dapat kita lahirkan nanti generasi baru yang dapat mewarisi perjuangan orang sebelumnya. Dan kita juga yakin bahawa nasib dan masa depan anak cucu kita ini terjamin apabila terletak kepada pewaris-pewaris kita itu. Jadi saya mohon sokongan dan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan sidang perwakilan. Didiklah, bimbinglah pemuda dan puteri UMNO supaya mereka juga mewarisi perjuangan ini menjadi ketua-ketua di peringkat cawangan, di peringkat bahagian, di peringkat negeri, malah di peringkat kebangsaan, dengan nilai yang cukup kuat, tak boleh goncang dengan apa dugaan sekalipun. Tuan-tuan dan puan-puan sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, orang muda ni, mereka melihat ke atas, melihat kepada orang yang lebih berpengalaman daripada mereka dan nantikan tujuh ajar. Kadang-kadang tujuh ajar ni dalam bentuk kita yang menyuruh, kita yang bercakap. Kadang-kadang ianya datang daripada tingkah laku kita sendiri, contoh yang kita tunjukkan. Kalau kita tunjuk teladan yang baik, maka baik-baiklah mereka ini, dia pun akan ikut. Tetapi sebaliknya, kalau kita tunjuk contoh-contoh yang kurang baik, yang kita sendiri pun tahu tak betul, kadang-kadang kita cakap sesuatu tetapi yang kita buat itu lain, maka mereka pun akan fikir, oh bolehlah, tak salah untuk mengikut contoh-contoh itu. Saya bangkitkan perkara ini kerana kebelakangan ini, parti yang kita sayang ini, parti yang kita berjuang sejak sebelum merdeka lagi ini, dikaitkan dengan perkara yang tak sepatutnya. Paling merusingkan ialah soal integriti, kewibawaan. Sejak bila pula UMNO ini tidak dilihat berwibawa? Sejak bila pula integriti UMNO itu boleh dipertikai? Tetapi sekarang ini, inilah yang disebut-sebut oleh anak-anak muda sekarang. Mereka bimbang yang mana yang betul-betul bersama kita, risau dengan perkembangan-perkembangan terkini. Dan yang atas pagar pula sudah mula buat satu persepsi mengenai parti. Ada juga yang sampai tahap menolak kita. Kalau kita tidak rasa bimbang dengan hal ini, saya tak boleh nak jamin apa kesimpulan ataupun keputusan yang bakal kita dapat menjelang PRU 14 nanti. Dan kita sebenarnya tahu bahawa maklumat ni tersebar luas dengan begitu pantas sekali
dengan adanya benda kecil dalam tangan kita ni. Ini orang kata alat komunikasi, tetapi bagi pihak yang lain dia lihat ni sebagai satu senjata. Senjata bukan tajam, tetapi perkataan dan imej yang disebarkan itu mampu menembus jiwa kita, hati kita. Dia boleh membentuk pemikiran kita daripada benda kecil ni. Kita pun tertanya, kenapa media sosial ni begitu berpengaruh? Maaf cakaplah, sebab di sini pun ada wakil-wakil media. Saya tak pasti mereka akan laporkan perkara ini ataupun tidak. Kerana kalau mereka nak duduk dalam dewan ini, nak dengar perkara-perkara yang berisiko tinggi ini, maka kenalah juga terima hakikat dan kebenaran. Kalau pedas tu, siapa yang termakan cabai, dialah rasa pedasnya, orang kata. Antara sebab media sosial ini begitu berpengaruh ialah keyakinan rakyat terhadap media perdana itu semakin terhakis. Betul atau tidak? Ini memang berlaku. Kerana dan dilihat tak ada keseimbangan dalam cara kita melaporkan. Saya sendiri pun bila baca akhbar ataupun tonton berita di kaca TV, naik bingung kadang-kadang tu. Orang yang tak sepatutnya, orang yang pijak bendera kita, orang yang ludah ke arah UMNO selama ini, tiba-tiba dapat pula buat komen dalam TV, dilaporkan dalam berita. Orang yang bukan-bukan macam ni tiba-tiba dihargai pula pendapatnya. Dan untuk apa? Untuk dia menghentam pula pemimpin-pemimpin ataupun bekas-bekas pemimpin kita. Ini satu yang tak masuk akal sebenarnya. Macam mana boleh media perdana yang dikaitkan dengan UMNO pula tu yang menggunakan orang-orang seperti ini. Itu sebabnya orang UMNO sendiri pun dah naik cemuih, orang kata. Dah meluat untuk membaca akhbar-akhbar yang dikaitkan secara langsung dengan UMNO, ataupun menonton berita di kaca TV dari channel-channel yang berkait juga dengan UMNO. Kerana berita-berita yang bukan-bukan seperti ini kita tak mau tengok, tak mau dengar, sampai tukar channel lah. Sampai macam itu sekali kita pun rasa sedih. Macam mana boleh media perdana yang patutnya kita kuasai sekarang ini membawa cerita yang bukan-bukan. Kata nak bersatu, kata nak memupuk perpaduan, tetapi media yang kita kuasai pun memecah belahkan kita. Jadi ini yang saya bimbang. Jadi jangan tanya selepas itu kenapa media sosial ni lebih berpengaruh. Kerana di situ berita begitu demokrasi. Demokrasi ini bermaksud kita boleh pilih berita mana kita nak baca, yang mana kita nak percaya, yang mana kita nak tolak. Dan jangan sekali-kali buat silap menganggap bahawa rakyat ini tak faham apa. Rakyat ini bodoh kononnya. Kalau itulah dalam pemikiran kita, kita akan berulang-ulang kali tersilap langkah. Kerana keluarkan kenyataan yang bukan-bukan, rakyat tanya benda ini, benda lain pula yang kita jawab. Ataupun jawapan kita itu tak menjawab soalan sebenarnya. Dan bila soalan itu masih lagi dibangkitkan, boleh pula kata, dah berapa kali dah saya jawab soalan ini, dah 11 kali dah saya terangkan, tak faham-faham juga. Jadi sebut macam tu, maksudnya kita ni bodoh lah belakang, tak faham apa. Tapi kalau dah soalan tak jawab, jadi siapa sebenarnya yang tak berapa cerdik itu? Jadi saya bimbang kerana struktur yang kita ada selama ini dah jadi goyang. Struktur parti kita macam ini, struktur kerajaan pun dah ditetapkan. Kita ada institusi-institusi kerajaan
yang memainkan peranan. Bila kita dengar ni berita yang begitu mencemaskan, ada usaha-usaha nak menjatuhkan kerajaan. Sebenarnya kerajaan mana? Sebab ada juga dalam kerajaan itu institusi-institusi yang ditubuhkan, yang diamanahkan, nama pun Suruhanjaya, yang ada tanggungjawab masing-masing. Kalau mereka ini juga disekat daripada melakukan apa yang sepatutnya mereka lakukan, contohnya siasat kes-kes tertentu yang sangat penting, maka itu juga satu usaha untuk menghanapkan institusi kerajaan itu sendiri. Kerana kepercayaan rakyat terhadap mereka itu dah semakin goyang. Jadi ini satu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Saya, tuan-tuan dan puan-puan dan perwakilan sekalian, terpaksalah ambil risiko. Saya tahu jawatan saya pun, dua yang saya pegang ini, tiga lah yang saya pegang. Satu, dipilih oleh rakyat sebagai adun air hitam. Dua lagi sebagai Menteri Besar dan sebagai pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Kedah, yang itu dilantik. Jadi yang pertama tadi hanya boleh tergugur kalau saya bertanding dalam pilihan raya dan saya kalah. Tapi yang dua lagi, kerana dilantik, bila-bila masa boleh ditarik balik. Pada waktu yang sama, kita sedar ke mana-mana kita pergi pun, maklumat yang kita terima ni, mana yang boleh kita jawablah. Tapi lama-lama orang pun tahu ini jawapan apa ni yang selamat, orang kata jawapan selamat, tak berapa meyakinkan. Jadi saya pun naik bimbang. Yang bahagia Datuk Razi sebut tadi, kadang-kadang ni dia lambung saya tinggi sangat, saya pun dah duduk tak sedap dah duduk kat kursi tadi ni. Walaupun sofa empuk, tapi kadang-kadang tu kita kembang banyak sangat ni, nak bangun pun dah jadi susah. Tapi saya ingin menyatakan di sini, tuan-tuan dan puan-puan dan perwakilan sekalian, secara peribadi, harap ini taklah berkait dengan rakan-rakan exco, rakan-rakan dalam parti yang lain. Ini bukan salah mereka, ini peribadi saya seorang. Saya sangat tidak selesa dengan isu 2.6 bilion ini. Saya rasa tak sedap hati. Sekarang ini, bila rakyat pandang saya sebagai Menteri Besar, sebagai pengurusi Badan Perhubungan Negeri, ada persepsi you pun sama lah agaknya, ya? Di peringkat negeri. Lepas tu minta lah macam-macam. Kalau dah macam itu, kenapa program-program kami tak ada duit? Ataupun kurang? Ataupun lambat? Tentu ada banyak sumber. Saya pula jadi serba salah. Sebab benda ni dah terbuka, saya tak cakap pun orang dah tahu. Bukan setakat dalam negara saja, tuan-tuan dan puan-puan. Berita ni mula-mulanya bocor di luar negara, dalam akhbar asing, bukan ni akhbar kita. Bukan dalam media kita pun, daripada akhbar asing. Bayangkan, orang luar boleh laporkan mengenai apa yang berlaku dalam UMNO. Begitu nak ambil tahu dia mengenai urusan UMNO itu, berkait dengan kewangan kita, kat mana kita nak letak muka? Bila awalnya kita menidakkan, kemudian bila dah keluar laporan daripada SPRM, kita mengiyakan pula. Saya tak tahu macam mana nak jawab perkara ni. Dan jumlahnya begitu banyak. Saya tak nampak pula macam Datuk Razi kata tadi, yang kita ni menikmati faedah macam itu. Jadi saya rasa eloklah diselesaikan secepat mungkin perkara ni. Tadi saya sentuh soal integriti. Rakyat menyoal integriti UMNO. Dan saya dah nyatakan dalam ucapan saya sebelum ini, macam mana kita nak berdepan dengan ahli kita, nak berdepan dengan rakyat. Beria sangat ni cakap mengenai
agama, bangsa dan tanah air. Itu asas perjuangan UMNO. Tetapi orang pertikaikan integriti kita. Bolehkah kita nak yakinkan rakyat bahawa kita lah satu-satunya parti yang akan menegakkan syariat Islam, yang akan memartabatkan bangsa Melayu, yang akan memajukan tanah air, tetapi pada waktu yang sama kewibawaan kita sendiri dipertikaikan. Korang boleh cakaplah alif bata tu, tetapi tolong jawab mengenai duit ni. Macam mana kita nak jawab? Nak cakap pasal perjuangan pun dah jadi susah. Sebab perjuangan seperti mana yang kita tahu, pokok perjuangan itu ialah pengorbanan. Ini bukan pengorbanan namanya. Ini dah berlebih-lebihan. Ini bukan korban, ini dah mewah. Tapi kemewahan itu tak dirasai oleh rakyat. Kalau di Kampar ini dah ada orang yang tak ada rumah lagi, di Kedah ni lagi banyak. Kawasan saya sendiri di Jelun pun 4,700 orang masih memohon rumah. Kita tak dapat nak tunaikan lagi. Bayangkanlah kalau kita ada duit macam itu, selesai masalah ni, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang daif, yang hidup bawah garis kemiskinan ni, yang miskin tegar ni, kita boleh bela nasib dia. Senanglah sikit hidup dia. Anak-anak dia boleh buat kerja rumah dia dengan keadaan cukup api, makan pun cukup. Tak payah kita risau lagi mengenai masalah orang bawah-bawah ni. Kerana kalau kita nak menang pilihan raya, itulah caranya. Jagalah rakyat di peringkat akar umbi ni. Cara itu saja Barisan Nasional dalam UMNO akan menang. Pembangkang datang dengan tomahan dia, dakyah dia, orang akan tolak. Kerana rakyat ni juga dari kalangan orang yang bersyukur, yang orang kenal budi. Siapa yang berbudi kepada mereka, yang datang selalu ni, wanita ni tulang belakang UMNO, selalu pergi berjumpa dengan rakyat, jadi front line, kata, garis hadapan. Dengan pemudanya sekali pun beri support, sokongan dengan orang muda. Puteri juga dengan kaedah tertentunya letak bawah kursi, katanya. Itu pun first time saya dengar. Sampai terbalik kursi semua. Ini cara kita untuk mendekati rakyat. Itu sebenarnya yang memberi kemenangan. Bukannya, saya maaf cakaplah, saya tak pasti kalau BRIM itu akan membolehkan kita menang dalam pilihan raya. Saya tak yakin. Yang datang ambil ni, di Jelun sendiri, pengalaman kami, yang tolak kursi roda tu, ada pakcik seorang tu tak boleh berjalan, dia tolak kursi roda tu, yang tolaknya pemuda PAS. Kursi roda tu pun ada ditulis kat situ, sumbangan pemuda PAS. Saya dah tergelak tengok macam nak ambil gambar itu. Tentu dia tak menyokong kita, dia ambil je duit tu, lepas tu dia tak sokong kita. Yang itu yang kita risau tu. Yelah, memanglah kita nak meringankan beban mereka dalam keadaan kos sara hidup kita semakin meningkat. Tetapi keputusan-keputusan yang berbentuk dasar yang dibuat di peringkat atas sana, biarlah mendapat pandangan dan pendapat daripada orang-orang bawah ni. Kerana kita lah yang akhirnya akan menjaga rakyat. Dan bila rakyat tanya kita macam-macam, kita mestilah diperkasakan untuk menjawab sebaik yang mungkin, dengan jawapan-jawapan yang logik, yang rasional, yang boleh diterima oleh rakyat. Kalau jenis jawapan yang yang kita sendiri pun tak pernah yakin, macam mana kita nak sampaikan kepada orang yang si tanya itu. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan kalau saya tersilap cakap. Apa yang saya sebut ini ada yang menyinggung perasaan mana-mana pihak. Saya tidak berniat dan bertujuan untuk buat begitu. Yang saya nyatakan ini adalah daripada lubuk hati saya, yang datangnya daripada kerisauan kerana parti yang kita cintai ini dalam keadaan dah sampai satu persimpangan. Dan kalau kita mengambil
jalan yang tersasar ataupun menyimpang, saya tak boleh nak bayangkan macam mana agaknya masa depan anak cucu saya nanti. Dan saya fikir tuan-tuan dan puan-puan sidang perwakilan pun fikir benda yang sama. Kadang-kadang dapat kita luahkan, kadang-kadang tidak kerana sebab-sebab tertentu. Saya selalu sebut, biarlah kita berani kerana benar. Selagi kita berpegang kepada kebenaran, tak kiralah apa kesudahannya, insya-Allah Allah SWT akan terus memberi petunjuk dan hidayah kepada kita, ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO. Dan apa yang kita usahakan, apa yang kita perjuangkan itu, insya-Allah akan mendapat berkat, keredaan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, insya-Allah. Saya ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada UMNO Bahagian Kampar yang dipimpin oleh Ketua UMNO Bahagian yang cukup handsome ni. Bukan apa, saya pun jealous lah juga sebab dia masih ada kat atas tu. Saya dah lama tak ada. Duduk pun dah ada. Dia macam ni. Dan saya harap hubungan silaturahim di antara kita ni, antara Perak dan Kedah, antara Kampar dan Jelun, ya, berterusan. Dan sudi-sudilah untuk menjemput saya lagi, insya-Allah saya akan mai lagi. Sudi-sudilah juga untuk datang melawat kami. Kami sangat mengalu-alukan. Kalau Perak ni ada pangkok, kami ada Langkawi. Wanita cukup seronok tu boleh dengar. Nah. Tapi bila melawat kami ni, tolonglah bantu ekonomi kami sama-sama. Jadi belanja-belanja lah di Langkawi tu nanti. Belilah periuk mangkuk apa-apa pun. Bawa balik. Ya. Dan insya-Allah lah, sama-sama lah kita doakan parti yang kita sayang ini terus dilindungi, ya, dalam apa keadaan sekalipun. Saya selalu suka nak tengok ke hadapan, 5 tahun daripada sekarang, 10 tahun, 20 tahun daripada sekarang. Dan kita harap parti kita ni masih lagi ada, masih hidup, bukan setakat hidup saja, segar bugar kata. Dan masih menerajui Barisan Nasional, memimpin negara kita ini ke arah yang dituntut oleh Allah SWT, insya-Allah. Dan dengan itu saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan sukacita dia merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO Bahagian Kampar tahun 2015 pada siang hari yang mulia ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.